telah dianugerah Pingat Perkhidmatan Terpuji daripada Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Beliau merupakan konduktor dan arranger bagi Simfoni Orkestra Negeri Sarawak, Pop dan Jazz. Siapakah beliau? Tentunya Saiful Hamdan. Sebagai pemuzik yang boleh kata cukup dikenali ramailah di Kuching ataupun di Sarawak khususnya. And then kita bukan saja pemuzik tapi kita konduktor dan arranger dalam Suns Orchestra. Okay, kami sebelum kita sentuh benda lain, kami mahu tahu how it all started for you. Okay, firstly kami dari kecil pengalaman start minat dengan muzik dari kecil, more on percussion thing lah. Atau orang kan biar kecil tu suka explore with benda-benda macam nak di dapur, whatever. That's what I'm doing. Kami suka nukuk macam nak container, that kind of thing. And then bila nak mula macam ni cymbal pun sound, then kami ambil tudung periuk, that kind of thing lah. So that this year kami mula dengan minat dengan muzik lah. But on percussion thing, and then bapa langgannya kami macam minat. Meninggal bapa lah. Langgan kami macam minat, so nya beli Casio kecil. Tapi not purposely for me. Untuk nya madah untuk pakai bapa main, because my late father pun musician ya lah. Jadi dari saya kami curi main, and then there's one time sampai nya bertapuk dengan adapter that kind of thing lah. So kami ni adapter keyboard tau. So kami cari, and then kami cuba main. Waktunya turun kerja penang. And then bila dah dekat pukul 4 petang kami nya balik. Pukul 5 kami, and then nya try to check. Siapa main keyboard tu? Saya dah main, kata kami nak. Kena tahu panas adapter. Oh dah, si kantor di sana. Dia nya tahu kami macam minat di sana, tapi nya si mau nampak macam menggalakkan gila lah. For masa saya lah, nya si menggalakkan gila. And then main curi-curi aja sampai kami darjah 5, darjah 6 sampai ke primary school, secondary school. Kami serius main music, kind of thing lah. Okay, kita madah dari sebelum tu waktu kita mula berminat dengan muzik tu bermula dari percussion. So meaning to say that kita first instrument is percussion. Dari kecil adalah is the percussion thing lah. Tapi bila come to sikit masa yang kami berminat dengan benda-benda macam keyboard dan gitar, ya lalu startnya lah. Okey, bila bapa kita tahu kita ada minat dalam muzik, adakahnya menggalakkan kita lagi? Sebabnya pun seorang pemuzik juga nak. Ya, betul. So, bapa kita selepas bila dia dah tahu kita minat muzik, adakahnya terus adakahnya lah cikgu pertama kita ataupun yang menghantar kita belajar muzik di tempat lain? Macam ni? Arwah bapaknya
menggalakkan kami main muzik because nya pun musician ya. Dulu masanya di Jabatan Pendaftaran Negara, so setidaknya ada band, and then bilanya balik kerjanya ada ngembak accordion-nya balik ke rumah, and then ada ngembak violinnya balik ke rumah, so that kami dapat inspirasi daripada saya minat dalam bidang muzik daripada nya lah. So nya masa kami minat dengan muzik ya, nya masih menampakkannya menggalakkan lah, because nya mau kami orang belajar that kind of thing, more on education lah. Music is just a hobby aja. So this nya ngajarnya sikkan ngajarnya self taught aja. So belajar impun aja apa indah. Jadinya nanya dengan kita, what you want to be? You want to be a musician or you want to be somebody else, that kind of thing lah. Yang sejak menghalang, sejak macam menyokong sepenuhnya lah. Kind of thing. So bapa kita memang dalam bidang muzik tu dari mula dulu lah, ataupun dalam bidang lain juga. So kami mau tahu lah, setiap orang ada sumber inspirasi. Okay, macam kita atik dari bapa kita pun. Tapi selainnya nak, adakah kita ada orang lain yang kita look up to yang membentuk kita sekarang tu? Oh yes. Talking about that, secara professionally, kami memang mendapat inspirasi daripada my own cousin. He's the man yang banyak ngajar, banyak memberi motivasi dengan kami. Encik Syafi'i Obe, yang bekas konduktor Suns Jazz Orchestra dulu, my cousin, and then Abang Mong, adik-adik dengan Abang PE. So kami dapat motivasi daripada sialah, nya nang really, he's a real musician, so that kita berada dengan di kalangan orang-orang yang betul-betul muzik pun wang. Jadi sebab ya kita kata orang lari daripada landasan or whatsoever, because nya yang mendidik kita. Sebagai seorang konduktor, arranger, kita tahu benda tu berat. Kita sebagai ketua sebuah kumpulan orkestra, of which dalam 40-50 orang, ya tanggungjawab yang sangat berat lah. So sebagai seorang konduktor tu nak kita arrange music, kita arrange music score kita diimpun. So
berapa lama masa dia ambil kita dalam kita menulis kita pun music score? Okay, arrange sesebuah lagu ya, kita harus nangga dari sudut apa, what is the theme, what is the concept or whatsoever. Jadi macam let's say lagu yang dimainkan kami tadi dengan cellist, it's about lagu ketuhanan, lagu-lagu ketuhanan. So it's depend on what's concept and what themes that you nak perform. So this year kita dapat idea how to arrange whatsoever with nyasut si dengan tema kita, nyasut si dengan konsep kita, that's the way lah. So bagi kita, adakah yang akan memakan masa ataupun macam ni? Bagi kita ataupun kita dah biasa, selalunya kita akan pola sikit lagu, adakah kita tahu berapa lama kita akan dapat nyiapnya macam ni? Okay, first time kami mula arrangement, kali pertama. It took me about I think dekat 2 weeks lah untuk menyiapkan sikit lagu ya. Because of you belum biasa dengan the range or whatsoever, so it's really takes time. But now bagi kami mula arrangement is macam interesting, you know. So interesting, you can express your feelings, your apa kata orang tu, emotions. Yes, that kind of thing. So bagi kami dalam 1 to 2 days boleh siap sikit lagu. Kita dah tanya pasal kita pun pengalaman apa segala nak, tapi nak kami mau tahu pencapaian paling terbaik kita pernah dapat and apa impact pencapaian kita terhadap kita. Okay. Selama kami berkecimpung dalam bidang muzik, starting from 1996 and then sampailah ke 2018, I think 2018. So bagi kami yang paling best, yang paling kata orang memberi impact, rasa macam teruja kita or whatsoever dalam pencapaian dalam bidang muzik tu is kami disuruh perform, handle a performance dengan orkestra, big orkestra, masa countdown dulu, countdown di waterfront, and with a huge stage and ruang yang penuh di waterfront by that time, walaupun hujan lebat or whatsoever, tapi nang kami, and then dengan you know suasana ya, you rasa macam you dihargai, that kind of thing lah, and then your music whatsoever you can deliver macam apa, ada sambutan. That is the best lah for me lah, masa countdown 2018. Kita kembali ke asal.
pendapat lah bang. Okay, kita sebagai orang lama dalam muzik tu. Kepada anak-anak muda kita tahu anak-anak muda kitanya when it comes to music memangnya minat. Kita tahu orang muda kita tu lebih cenderung kepada seni. Sekiralah seni apa, tarian ke, muzik ke, lukisan ke nak. So if kita ada nasihat lah untuk sidak tu lah. Mungkin ada kalangan sidak anak-anak muda ni tu hanya malu nak express diri pun. Kadang-kadang kerana umur juga. Okey, boleh kita beri nasihat sikit. Untuk pengetahuan lah, kami di Majlis Seni Sarawak tu, kami ada khusus sepanjang tahun apa yang ada khusus muzik, ada khusus tarian, or whatsoever. There is the platform untuk anak-anak muda. Target kita anak-anak muda. Semestinya yang kata orang yang tua aja, tapi anak-anak muda diberi pendedahan siapa yang berminat untuk belajar muzik kah, belajar tarian kah, dan yang this is the platform sebenarnya. So nasihat kami jangan malu nak mengetengahkan apa bakat yang kita ada. Kita kasih tahu macam kami kecil nak nukuk dak kontainer ke apa yang dah. So kita kasih tahu dah bila suatu hari kelak you become somebody, musician, apa-apa bidang lah, kind of thing. Try to kata orang target apa yang dimau kita, especially dalam music tu. Seni arah tuju kita. Adakah kita mau jadi just a musician, perform aja kah, or nak jadi leader dalam orkestra kah, or whatsoever lah, you know. Mesti ada hala tuju lah dalam bidang muzik lah for me lah, especially dalam bidang muzik lah. Dalam bidang lain pun sama juga, yang mesti ada hala tuju.